Ke surat 24. Muka surat 24, syarat-syarat sembahyang yang ke-8. Baik, kita ni sekarang dalam memahamkan syarat-syarat sembahyang. Berapa ni? 10. 10 ni baru sembahyang kita sah. Ni belum masuk rukun, ni baru bersyarat, dia punya perkataan. Yang ke-8, mengetahui akan fardu dan sunat. Kita mesti tahu bila kita nak sembahyang ni berapa rukun dia, fardu dia atau wajib dia, dan berapa sunat. Mesti tahu fardu dan sunat. Ulama kalau kita tingkatkan baca Fatihah tu sunat, tak puas main. Tapi kalau kita tingkatkan yang sunat tu macam sujud mesti baca, rokok mesti baca. Yang sunat kita tingkatkan dia fardu, tapi yang fardu kita tingkatkan sunat, nanti kita ringankan tak. Satu lagi yang saya betul kena sembahyang ni, ada pertanyaan lah pada saya kena niat ni. Jadi urayan niat yang betul yang dikatakan ulama, niat tu qasdu syai'in muqtarinan bil fi'l. Niat itu menyahajakan sesuatu beserta dengan perbuatan. Baru nama niat. Kalau awak belum buat, awak niat, itu bukan nama niat. Itu bukan nama niat. Awak nak niat kat wudu, nak sini awak dah niat aku nak kat wudu. Bukan nama niat. Mesti beserta perbuatan. Kemudian perbuatan dia pula mestilah pada yang wajib. Mana yang wajib, yang mula-mula. Kalau sembahyang takbiratul ihram, kalau wuduk angkat wuduk ni basuh muka. Tangan kita ni apa tak sah, pasal itu bukan perbuatan wajib. Jadi yang dikatakan niat tu menyajarkan sesuatu beserta perbuatan, beserta dengan perbuatan. Kecuali puasa saja. Ingat dulu perbuatannya kemudian. Perkara ini sudah satu orang hebat juga dalam pahaman yang tak payah niat dalam takbiratul ihram. Awak duduk ni, awak kata awak nak pergi masjid dah kira niat. Sebenarnya satu ulama niat tu di dalam takbiratul ihram. Jadi kita ubah jangan kita nak ubah ni. Dan sebab kedua, apa yang saya nak terangkan ni, saya sedang mencarikan awak apa amalan yang boleh kita hidup dunia ni tingkat. Kita hidup dunia ni tingkat. Kita hidup akhirat ni masuk kubur panjang, tak masyar panjang. Maka bekalan di sana semua mencari dalam diri. Kita sebagai dah dengan dua tu boleh kata orang menyambung lah. Kita dah meninggal, amalan kita lagi ada. Kalau pula apa yang boleh besok kita tambah amal kita di akhirat, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau kita dalam sembahyang, satu huruf kata Nabi seperti kita buat 100 kebaikan. Masya Allah. Satu huruf, katakan full dari 2 huruf. Kurang tu. Kalau dalam sembahyang. Buat sembahyang, ada sembahyang, satu huruf 50. Seperti kita buat 50 kebaikan. Tak ada sembahyang, kita baca. Satu huruf seperti 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ini juga boleh menampung kita punya tingkat nyawa. Nak hidup panjang ni, jangan kita kesal besok. Tak cukup bekalan. Berapa boleh kita isilah. Jadi saya dah fikirkan ni, memanglah baca Quran bagus. Tapi nak baca Quran ni, Quran. Lebih senang ambil Quran. Apa pasal? Pasal Quran tak payah sembahyang. Tak payah nak pakai tudung. Jadi pergi bilang, kalau boleh, awak Quran pun berat agaknya, bagi yang
kelebihan Yasin yang saya sudah saksikan, ada orang yang umur lagi 3 tahun 100 pergi haji. Bila orang tanya dia apa makna dia, hari-hari dia bagi Yasin. Ada imam masjid yang umur 80 tahun lebih baca kitab tak pakai cermin. 80 tahun lebih. Apa malah dia? Yang saya tahu memang Imam Abdul Razak Imam Muslim dan Bidalah Imam Arab. Tiap lepas main subuh dia akan ajak jamaah di masjid. Imam itu malah dia dulu. Panjang umur tak selesai. Bila nak meninggal pun selesai. Nak meninggal sakit, meninggal. Biasalah. Biasa. Dan banyaklah saya dengar ada ibu Itali dari Malaysia. Waktu panggil lain. Dia kata ramal dia hari-hari. Jadi sekarang ni saya fikirkan tau. Kalau lagi nak angkat wuduk memang tak baca. Kalau semayang nak bagi Yasin pada pula. Tahulah semayang tak boleh simpan lama. Jadi begini, awak ada kitab Yasin makna tafsir taruh sini. Bila awak tenang, tak mesti ada. Tak mesti ada. Tak bisa. Kita pegang baca. Dapat 10, satu huruf, 10 kebajikan. Jadi berapa huruf pun ada dalam Yasin. Ayat dia ada 83, itu ayat. Huruf dia. Satu. Kedua, tak mesti awak nak pakai buku. Kecil nak pakai buku. Nanti aja macam kita ambil kitab ni baca. Duduk sana, kat sofa. Betul. Saya kira kalau macam ini, mohon boleh baca. Jadi lagi nak ambil adab dia, sunat dia, kerana tu, boleh di mana? Jadi kalau macam ni, taruh kitab Yasin yang ada buat tentu. Gila sunat. Lepas mata, sampai dia sunat. Tak payah, tak duduk, tak payah apa-apa. Tak payah ada pinggang. Kalau tak sakit pinggang, tadi. Boleh. Kita banyak-banyak potong lah makan sikit. Jadilah dapat kita pahala, dapat kita baca ni hari-hari. Hari ni kita baca, kita sedekah arwah mak. Besok kita baca, sedekah arwah bapa. Ulat kita baca, dah tak ada siapa nak sedekah, sedekah hari ni. Ya Allah, yang minta aku baca Yasin diberilah aku kesihatan, panjang umur dalam sihat, sembuhkanlah penyakit-penyakit aku. Cuma sembuh tu tengoklah kita ni umur berapa? 71. Jangan awak harap awak boleh lihat awak macam orang 17. Itu je lah, ini penyalahan sunnah. Dan memang kaki dah tak boleh bengkok. Kita baca Yasin, Yasin, kaki tak boleh bengkok. Wallahualam. Itu wallahualam. Dunia ni tak ada magic ya. Jangan ingat magic, kerana ni boleh magic. Cuma ini kalau Allah nak kurniakan, tidak mustahil. Kita bacalah kalau kita sakit pun, jangan banyak. Kalau sakit kronik, mudah-mudahan sakit kronik itu tak menambah dah cukup lah. Angka dia, garam ni masa hari-hari makan lagi garam, tak naik. Gula, okey dah boleh tahan. Kita tak nak, dia punya angka tu makin naik. Kita amalkan lah. Saya rasa kalau macam inilah saya curkan ni. Banyak mungkin. Ingatkan, kalau kau tak nak ngaji, dah pasal pula. Nak kain mayang malah kuat. Tak tahu pasal. Anak nak kain mayang. Jadi, tak nak kain mayang lah. Sebab boleh, saya fikir, saya ajar kitab ni dulu. Ni kitab dah lama. Saya ajar berkenaan sembahyang gerhana. Memang terkata dalam kitab lepas Fatihah surah Baqarah, surah 86 ayat. Kemudian rokok, baca subhanallah bihamdihi wa bihamdihi seperti 100 ayat surah Baqarah. Masya Allah. Bangun lagi Fatihah, surah Imran 200. Belum
membaca dan menceritakan. Jadi bila saya saja ni, bukan saya tengok benda masyur, saya kira tak mampu lagi. Saya cakap pun tak mampu lagi. Saya pun tak boleh buat. Jadi bila kita nak sesuatu tu kita fikir, kita boleh buat. Kalau kita boleh buat, kita orang boleh buat. Kalau kita tak boleh buat, benar. Orang tak buat punya. Saya pernah tak tahu apa Allah tu nak meninggal dunia. Dia komplain saya, dia kata ustaz tu, untuk di malam ustaz tu, ustaz tu cakap kalau sudah orang perempuan tidak datang haid bersih, ambil kapal, celup pada wangi-wangian, taruh tempat yang terwahid. Malah ustaz tu, dia belajar orang tahun, belajar yang perempuan tak pernah nak tentu-tentu kat situ. Tadi dia cakap lah semua. Orang ini dia seperti tahu, tak boleh cakap dia tahu. Lagi kalau ustaz tu ada dia ustaz yang saya tak cik lagi boleh tahu itu semua orang perempuan dia cerita ustaz jangan begitu. Habis ustaz mengajar magic. Jadi bila cakap dengan saya cakap betul itu hadis Nabi. Habis kenapa ustaz tak nak cakap? Saya tak nak cakap sebab itu bukan wajib sunat. Jadi saya fikir agak-agak orang buat tak saya cakap. Saya pun tak buat. Aku rasa ambil kapal celup wangi-wangian tak tempat tu. Mungkin betul. Zaman Nabi tak ada benda-benda yang wangi-wangi. Kan sabun wangi ada, bukan sabun wangi ada. Kotek wangi pun ada. Orang pergi dalam tak boleh pakai lah. Orang pergi haji baru waktu. Tapi dah pakai, cakap dengan kita, dah pakai. Tak boleh, benda wangi tak boleh pakai. Jadi, dah banyak benda wangi dah. Nabi suruh maksudnya, hilangkan bau untuk, dah lah kita boleh tahu apa maksud hadis Nabi. Jadi, sesuatu tu, hukum tu, hadisul akhullah, kata Nabi. Agama tu akal, tak ada agama bagi orang tak dapat. Ini satu lagi yang saya dengar. Saya sendiri dengar. Hadis Nabi kita tak berani cakap lah. Syekh itu tidak Nabi. Nabi masa hidup. Orang mengaji dengan Nabi, dia sakit hati dia. Kata Nabi, doakan semua perkataan. Dia doakan semua perkataan rumah dia. Siapa datang tanya, dia kata dia sakit hati. Lama-lama, dia sadar, dia tak mahu. Nanti buat masuk perkataan tadi. Mungkin hadis Nabi ada peristiwa yang agak tak boleh dibuat oleh orang ramai. Macam Al-Qamah. Nabi nak bakar anak hidup-hidup. Jadi, wallahualam, tapi tak boleh sekarang ini boleh buat cerita, tapi tak boleh buat amalan. Kita nak disuruh jiran sakitkan hati, suruh keluarkan pekakan. Bukan pekakan teknologi dengan cerita-cerita ke? Koridor dah penuh dengan pekakan. Pasal orang ni jiran sebelah sakitkan hati. Kira kita naik itu. Jadi itulah hukum Islam ni, hukum yang sesuai. Syariat Nabi ni, yang Nabi bawa ni, sesuai sampai siapa. Maka manusia ni berubah-ubah. Awak tengok dulu orang bayar fitrah pakai beras. Lepas tu beli beras, kasih balik beras. Orang duduk kat tepi apa? Gelang tu. Saya terbayang dengan jika kasih tugas saya, tak datang beli beras tu. Dan beli beras tu kasih orang terbalik sebagai fitrah. Mesti nak ada beras. Lepas tu, saya terbayang kat kerjaan tadi bawah ni, orang ponti-ponti, orang main terawih, dia orang beratur nak bayar fitrah. Orang ni main terawih, dia orang beratur ponti nak bayar fitrah. Jadi berubah sampailah sekarang paling mudah. Boleh pakai cek asal niat tadi. Dan boleh pakai jairu asal niat. Dan ikut sesuai zaman. Sekarang awak ambil bola, cari uang miskin, orang boleh lah. Dan ketinggalan zaman. Saya nak bayar fitrah. Nanti boleh. Kalau semua orang dah hantar berat, apa jadi berat? Takkan orang nak makan berat. Jadi itu semua sesuai. Ini syariat Nabi kita Muhammad. Sesuai pada semua tidak sama. Jangan buat sesuatu yang agak-agak bercanggah.
dengan keadaan kelihatan kita. Jadi itulah sekarang ni kita bahaskan berkenaan dengan yang ke-8. Yang ke-8 ni syarat sah sembahyang taklah mengetahui akan fardu dan sunat. Itu kita akan belajar. Yang ke-9, jangan ikutkan salah satu fardu daripada fardunya itu sunat. Kita cakap tadi lah. Rukun semayang atau fardu semayang ada 13. Jangan salah satu daripadanya awak dapat tak tahu. Tak tahu. Kerana yang rukun sebab ada juga fahaman dia katanya semayang tak payah baca Fatihah. Kalau dia tak payah baca Fatihah, apa yang mau baca dalam semayang? Pokok tak payah baca, tidak tak payah, sujud tak payah, habis Fatihah pun tak payah. Tak payah, jadi dia siap. Ya Allah. Padahal as-salat aqwalun wa af'alun. Semayang tu beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu. Untuk semayang. Mesti ada perkataan, mesti ada perbuatan. Jadi apa-apa kita ambil pengertian yang sudah digunakan ramai. Tidak ada. Kalau yang agak-agak kecil-kecil tu, kita ulang. Apa yang sudah biasa orang buat dan dah kata orang turun-turun. Itulah. Nabi kata ramai